Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah, malam ni kita dapat sama-sama menunaikan solat berjemaah. Sama-sama kita gunakan nikmat Allah untuk perkara-perkara kebaikan. Sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Sama-sama kita iktikaf. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur, Allah kurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat yang paling besar Allah berikan pada kita hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita sambung tajuk Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan lalu saya ada sebutkan tentang perbezaan antara mukjizat dengan karamah dan juga istidraj. Perbezaan antara mukjizat, karamah dan juga istidraj. Kalau kita mudah fahamnya, karamah itu adalah satu perkara yang luar biasa, yang tidak masuk akal, dan ia akan dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih sahaja. Karamah ini perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang terpilih sahaja, tidak pada semua orang. Maka orang-orang itu disebut sebagai wali-wali Allah. Dia tak boleh nak minta, tak boleh nak daftar, tak boleh nak mohon dan sebagainya. Maka Allah yang pilih dia, dan dia pun tak tahu yang dia ni wali Allah dan dia terpilih. Itu beza karamah. Itu adalah karamah. Kalau kita lihat daripada sudut makna mukjizat, mukjizat itu juga adalah perkara yang luar biasa, yang tak masuk akal, tak logik kalau kita tengok. Tapi mukjizat ini hanya dikurniakan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sahaja. Pada para nabi dan rasul sahaja. Orang biasa tidak mendapat mukjizat. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas itu dah tak ada mukjizat dah. Yang tinggal hanyalah Al-Quran. Itu saja.
Maka sekarang ni dah tak ada dah. Kalau kita kata ada orang jumpa kita, dia kata dia turun mukjizat pada dia. Dia kata Allah turunkan mukjizat pada dia, maka dia dikira sebagai pembohong. Kerana apa? Allah hanya turunkan kepada Nabi dan Rasul sahaja. Tiada lagi Nabi selepas Rasulullah. Kalau dia mengaku dia dapat mukjizat, ini bermakna dia Nabi, maka dia telah berbohong. Kalau betul dia dapat kelebihan pun boleh jadi karamah. Tapi karamah pun dia tak boleh bagi tahu pada orang, dia kena rahsiakan, dia tak boleh tunjuk-tunjuk pada orang. Itu karamah. Maka beza dia apa? Adalah pada orang yang menerimanya, orang yang terpilih, dan pada Nabi dan Rasul. Itu sahaja perbezaannya. Tapi perkara-perkara tersebut disebut sebagai perkara yang luar biasa. Luar biasa. Istidraj apa? Istidraj ni pula, seseorang itu kalau kita biasa dengar, dia akan kata, ustaz dia ni tak solat pun, dia tak banyak sedekah pun, dia tak pernah pun baca Al-Quran, dia tak pernah pun puasa, tapi dia tetap diberikan kekayaan oleh Allah. Maka itu nama dia istidraj, yang Allah bagi pada dia supaya apa? Supaya dia terus dengan leka kepada Allah, supaya dia terus lupa kepada Allah. Allah tetap bagi dia kekayaan supaya Allah lupakan dia, supaya dia terus leka. Itu nama dia istidraj. Maka kita jangan sangka orang yang tak solat, tak puasa, tapi dia banyak duit, dia kaya, kita kata Allah sayang dia. Sebenarnya tidak. Kalau macam tu, Fir'aun, Qarun, Allah sayang dia orang. Sebab apa? Dia orang ni tak beriman pun, tapi Allah bagi dia kaya. Qarun, Allah bagi dia kaya. Adakah Allah sayang pada Qarun? Jawapan dia tidak. Itu nama dia istidraj. Istidraj nama dia. Jadi tuan-tuan, mukjizat Nabi SAW, kalau kita baca riwayat-riwayat hadis, kisah-kisah Nabi, mukjizat Nabi ni banyak, terlalu banyak. Banyak. Jadi saya bacakan beberapa antaranya sahaja. Contohnya ada satu hadis daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, kana jiz'un yaqumu ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni fil khutbah, falamma wudi'a lahu al-minbar sami'na lil jiz'i misla sautil ishar hatta nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu alaihi fasakana. Pernah sahabat-sahabat Nabi ni berkumpul bersama dengan Nabi. Ada satu ketika itu Nabi menyampaikan khutbah. Nabi naik atas mimbar, Nabi berkhutbah. Dan ketika mimbar itu telah dibina untuk baginda, kami, yakni sahabat Nabi, mendengar daripada sebatang pokok ada suatu suara seperti unta yang hendak melahirkan anak. Waktu Nabi sedang berkhutbah, ada satu pokok ni, dia mengeluarkan suara seperti unta yang hendak melahirkan anak. Macam mana suara tu? Saya tak tahu. Saya tak pernah tengok unta beranak, tak pernah. Kambing beranak pernah jugalah. Lembu pun tak pernah. Unta lagi. Jadi jangan tanya, ustaz macam mana bunyi unta beranak? Saya tak tahu. Kalau nak, boleh cari dekat YouTube, ataupun tuan-tuan pergi sendiri negara Arab sana, tengok yang mana nak bersalin tu, boleh tengok. Jadi pokok tu dia mengeluarkan suara seperti unta hendak beranak. Maka Nabi SAW pun turun daripada mimbar dan meletakkan tangan baginda pada pokok tersebut, dan ia pun diam, berhenti berbunyi. Dalam riwayat yang lain mengatakan, batang pokok itu
seolah-olah mengeluarkan bunyi menangis. Biasa kita dengar menangis, tapi dalam hadis ni dia kata unta yang hendak beranak, suara dia. Tapi nak kata dia apa? Pokok tu berbunyi, seolah-olah macam menangis. Apabila Nabi pegang pokok tu, maka pokok itu pun senyap dan berhenti berbunyi. Kenapa pokok itu menangis? Antara sebabnya adalah pokok itu menangis kerana tidak lagi mendengar zikir sebagaimana dahulu. Ada riwayat lain mengatakan pokok itu menangis kerana apa? Kerana Nabi telah membina mimbar yang baru dan Nabi tidak lagi berharap pada pokok tamar itu, pokok kurma itu. Maka pokok kurma ni pun menangis sebab Nabi dah tak pegang dia. Nabi dah ada mimbar baru. Pokok boleh menangis. Luar biasa tak benda tu? Luar biasa. Ke tuan-tuan rasa biasa je pokok menangis? Hari-hari dengar. Hari-hari dengar. Kalau rasa hari-hari dengar pokok menangis, itu bukan luar biasa dah. Tapi nak kata pokok menangis itu adalah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada Nabi SAW, dan ia dipanggil sebagai mukjizat. Mukjizat. Boleh tak dia berlaku pada manusia biasa macam kita? Kalau tuan-tuan ni wali Allah, boleh jadi. Boleh jadi. Jadi sebab tu kalau kita tengok riwayat-riwayat ulama'-ulama' yang terdahulu tentang Isra' dan tentang Lailatul Qadar. Bila dia orang sebut Lailatul Qadar ni, macam mana nak tahu berlakunya? Dia akan kata pokok ini sujud. Macam mana dia boleh nampak? Itu nama dia, dia wali Allah, orang yang terpilih. Sebab tu dia boleh nampak. Kalau orang macam saya ni memang tak nampak dah pokok sujud. Pokok tumbang ada, pokok sujud tak pernah jumpa. Pokok rukuk ke, pokok sujud ke, tak pernah jumpa dah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara yang luar biasa yang berlaku pada Nabi, ia dipanggil sebagai mukjizat. Apa lagi contoh lain? Contoh lain, apabila keluar air daripada celah jari Nabi. Celah jari ni keluar air. Luar biasa tak? Luar biasa. Tak pernah dibuat orang. Tak pernah berlaku. Yang pernah kita tengok siapa? X-Men, dia keluar besi. Itu membohong. Dia keluar besi, X-Men, Wolverine nama dia. Yang tu membohong. Itu tak payah percaya. Itu bukan mukjizat dia. Tapi mukjizat Nabi boleh keluar air daripada celah jari. Yang itu luar biasa sebab tak ada orang boleh buat. Hanya Rasulullah SAW sahaja yang berlaku kepada dia. Lagi apa? Contoh, terbelahnya bulan, mukjizat luar biasa. Kita nak pergi bulan pun susah, tapi Nabi boleh terbelahkan bulan. Ya ke Ustaz? Nampak elok je, tak ada garisan pun. Tuan-tuan kalau rajin, pergilah sana. Kalau tak percaya, cubalah pergi naik bulan sana. Pergi sewa roket sehari, pergi naik tengok. Kalau beranilah. Kalau berani dan kalau pandailah, pergi tengok macam mana nak tengok betul ke bulan ni terbelah. Cuba try pergi. Cuba try pergi. Ataupun tuan-tuan boleh tanya angkasawan, betul ke bulan ni terbelah? Betul ke? Boleh tanya dia orang. Itu mukjizat yang mana perkara tu nampak macam tak masuk akal, tapi ia dah berlaku pun. Dan kita, apa yang kita perlu buat? Wajib percaya pada perkara-perkara itu. Jangan kita cuba untuk mempersoalkan, betul ke? Macam mana Nabi buat tu? Bulan tu datang ke? Mana kita tak tahu. Tak perlu kita nak persoalkan apa yang telah berlaku, mukjizat Nabi SAW. Apa yang kita perlu buat hanyalah percaya dan beriman sahaja.
Okey, itu contoh. Dan ada satu hadis ni yang saya akan bacakan, hadis yang sangat panjang, antara mukjizat yang besar yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi da'watin farufi'a ilaihi az-zira' wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan wa qala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah hal tadruna mimma dhaka yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin fayubsiruhumun naziru fayusmi'uhumud da'i wa tadnu minhumus syamsu fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun fayaqulun nas ala tarawna ila ma antum fihi ila ma balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Saya berhenti kat situ. Hadisnya panjang lagi. Saya terjemahkan dulu. Hadis daripada Abu Hurairah, dia cerita mereka sahabat Nabi pernah duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu undangan majlis kenduri. Nabi pun pergi kenduri juga. Jadi ada orang jemput Nabi makan, maka Nabi pun datang majlis tersebut dan bersama dengan sahabat-sahabat. Kenduri, majlis makan, kenduri makan. Kemudian dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daging kaki kambing. Daging kambing bahagian kaki. Lalu perkara itu menarik perhatian Rasulullah dan memang itu adalah bahagian favourite Nabi. Bahagian kaki, betis kambing. Lantas baginda menggigit kaki kambing itu. Dagingnya lah, bukan gigit kaki, daging dia. Dia gigit daging kambing tu sambil berkata, sambil borak-borak makan ni, tengah kenduri, Nabi sambil borak-borak sambil makan ni, sambil Nabi kata apa? Wahai sahabatku sekalian, sesungguhnya saya adalah penghulu sekalian manusia pada hari kiamat kelak. Tahukah kamu bagaimana Allah mengumpulkan semua manusia yang terdahulu dan yang akan datang di sebuah tempat yang luas yang namanya mahsyar? Tuan-tuan, apa yang menarik kat sini? Satu perkara yang sangat menarik, iaitu ketika mana Nabi SAW dia duduk dengan sahabat-sahabatnya sambil makan, sambil berkata dan berborak. Nabi borak tentang apa? Nabi borak tentang mahsyar. Ni mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi, Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah tentang perkara yang belum berlaku, yang akan datang hari kiamat, hari akhirat, padang mahsyar. Nabi telah diperlihatkan oleh Allah. Itu mukjizat Nabi. Antara dia apa? Nabi pernah diperlihatkan tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Tuan-tuan, Nabi tengah borak-borak sambil makan ni, Nabi sembang tentang mahsyar. Kita kalau duduk kedai kopi, makan roti canai, kita borak tentang apa? Bola sepak, badminton malam tadi kalah, contoh. Saham jatuh, ringgit Malaysia jatuh, tentang politik contohnya, tentang sekian-sekian mengumpat orang, mengatur orang sikit. Itu kita kalau duduk kedai kopi, makan roti canai, makan nasi lemak, teh tarik, kita sembang tentang perkara-perkara dunia. Tapi Nabi punya sembang lain macam. Tengah sembang-sembang makan ni, Nabi sembang tentang apa? Padang mahsyar. Cuba tuan-tuan borak tentang mahsyar pula lepas ni.
Duduk kedai kopi makan nasi lemak. Kau tahu tak mahsyar tu macam mana? Confirm balik tu menangis je, bertaubat. Lepas ni kita cerita, kau tahu tak bagaimana keadaan azab dalam kubur? Oh, cantik. Kau tahu tak apa balasan dia orang yang tidak menunaikan solat? Kan best kalau borak macam tu. Ini tak ada, asyik-asyik bola badminton, bola badminton. Tak syok ah. Cuba sembang tentang akhirat. Sembang tentang akhirat. Saham hari ni berapa jangan borak pasal tu. Kita borak tentang, kau tahu tak berapa keluasan jambatan titian sirat tu? 7. Sehelai rambut dibelah 7, kau tahu? Macam tu menangis minum teh tarik. Tengah kopi ni makan roti canai menangis dia. Sebab apa? Titian sirat dia cerita. Yang itu Nabi punya style, another level. Oh, cantik. Dia bagi lain dia. Lepas ni kita boleh try mulai besok pagi. Tuan-tuan, Nabi cerita tentang apa? Padang mahsyar. Sampai Nabi gigit kambing tu. Kau tahu tak mahsyar tu macam mana? Panjang pula tu Nabi cerita. Pada hari itu Allah melihat dan mendengar semua yang mereka lakukan dan katakan. Matahari pula sangat dekat dengan mereka. Lalu mereka semua manusia berasa cemas dan kepayahan yang tidak mampu ditanggung dan dipikul oleh mereka. Sebahagian mereka berkata kepada yang lain, tidakkah kamu melihat keadaan kamu yang ditimpa kesukaran begini? Tidakkah kamu mencari seseorang yang boleh memohonkan syafaat daripada Allah untuk kamu? Tuan-tuan, waktu di padang mahsyar Nabi cerita ni, matahari dekat dengan manusia. Allah akan tunjukkan segala amalan yang pernah kamu buat dan apa yang kamu pernah katakan. Matahari dekat, kemudian manusia pun berasa cemas, takut. Sebab apa? Sebab dekat matahari tu. Matahari tu semakin hampir. Waktu tu manusia kita ni semua tengah berhimpit-himpit sambil berkata-kata. Takkan kita nak duduk macam ni je. Kita mesti kena cari seseorang yang boleh bagi syafaat kepada kita sekarang ni. Waktu tu manusia kita semua ni tengah berkumpul, bondong-bondong ni, berhimpit-himpit. Dah lah panas macam ni, kita kena cari orang yang boleh tolong kita sekarang ni. Maka manusia pun berkata apa? Sebahagian manusia pun berkata, fayaqulu ba'dun nas abukum Adam. Apa kata, jom kita pergi jumpa Nabi Adam alaihi salam. Maka kita semua manusia pun lari cari Nabi Adam. Berlari jumpa, oh ini dia Nabi Adam. Fayaquluna ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih, wa nafakha fika min ruhih, wa amara al malaikah fasajadu laka wa askanakal jannah. Ala tashfa'u lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fih wa ma balaghana. Kita pun pergilah jumpa Nabi Adam. Kita berkata, wahai Adam alaihi salam, engkau adalah bapa segala manusia. Engkaulah manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangan Allah sendiri, dan engkaulah Allah tempatkan di syurga. Takkanlah kau tak boleh tolong kami semua sekarang ni, wahai Adam? Tolonglah, kita orang tengah panas ni, matahari tengah panas sangat ni. Kami tengah terhimpit-himpit seksa dekat padang mahsyar. Tolonglah wahai Adam. Apa jawab Nabi Adam alaihi salam? Inna rabbi ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah wa innahu nahani 'ani syajarah fa asaitu nafsi 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 izhabu ila ghairi. Nabi Adam pun kata, wahai manusia, memang betul lah aku bapa kamu, tapi satu benda je aku tak boleh nak tolong. Sebab aku pun ada kesalahan aku sendiri, yang mana kesalahan itu tak pernah lagi dibuat oleh orang lain sebelum daripada aku. Akulah orang pertama yang buat kesalahan itu. Apa dia kesalahannya? Maka Nabi Adam pun sebut, saya pernah dilarang oleh Allah untuk mendekati satu pokok, tapi saya pergi juga pokok tu.
maka Allah murka terhadap aku. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Aku, engkau, engkau. Nabi Adam pun tak boleh tolong. Saya tak boleh tolong, minta maaf. Idhabu ila ghairi, kau pergi cari orang lain. Maka Nabi Adam kata, idhabu ila Nuh, kau pergi tengok Nabi Nuh pula tengok. Mana tahu dia boleh tolong. Kita pun ramai-ramai lah berhimpit-himpit pergi bondong-bondong jumpa Nabi Nuh AS. Kita pun kata, ya Nuh, anta awwalu rasul ila ahli al-ardi wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura, ala tara ila ma nahnu fih, ala tashfa'u lana ila rabbik. Wahai Nuh, kamu adalah nabi yang pertama yang Allah utuskan di muka bumi. Tengoklah keadaan kami sekarang di padang mahsyar panas. Kau tak boleh tolong ke? Tolonglah, mintakan syafaat daripada Allah untuk kami. Nuh, tolonglah Nuh. Nabi Nuh jawab apa? Inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa lan yaghdab ba'dahu mislah wa innahu qad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi nafsi 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 idhabu ila ghairi. Nabi Nuh pun jawab yang sama. Sorry lah, saya pun tak boleh nak tolong lah. Macam mana nak cakap? Nabi Nuh pun kata apa? Saya pun ada kesalahan saya sendiri. Dulu Allah memerintahkan aku untuk dakwah pada kaum aku, tapi bila aku telah lama berdakwah, mereka tetap tak nak ikut seruan aku. Dan aku doakan kepada kaum aku kemusnahan, kebinasaan. Nabi Nuh kata apa? Nabi Nuh mendoakan kaumnya kemusnahan dan kebinasaan. Maka Allah murka terhadap perbuatan itu. Nafsi, nafsi. Engkau, engkau, aku. Pergi cari orang lain. Izhabu ila Ibrahim. Cuba try Ibrahim pula. Kita pun berbondong-bondong nak pergi Nabi Ibrahim. Berhimpit-himpit pergi. Kita pun kata, ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard, ishfa' lana ila rabbik. Ama tara ila ma nahnu fih. Wahai Ibrahim, engkau ni kekasih Allah, Khalilullah. Ibrahim alaihissalam, kau ni kekasih Allah, kau mesti boleh tolong kami. Tolonglah mintakan syafaat daripada Allah untuk selamatkan kami di padang mahsyar. Wahai Ibrahim, please. Cakap orang putih sikit, please. Apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pun kata, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa lan yaghdab ba'dahu mislah wa inni kuntu kadzabtu salasa kadzabat nafsi 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 izhabu ila ghairi. Cakap macam mana tak boleh tolong jugalah. Nabi Ibrahim pun sama. Padahal dia ni kekasih Allah, Khalilullah. Kita tiap-tiap kali waktu ke solat, kita akan doakan untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tak boleh tolong. Sebab aku pun ada kesalahan aku sendiri. Nafsi, nafsi, sendiri-sendirilah. Ini baru betul, kubur masing-masing. Yang ni baru sesuai, kubur masing-masing. Maka Nabi Ibrahim pun kata apa? Izhabu ila Musa. Kau pergi try Musa pula. Tuan-tuan, kita pun ramai-ramai pergilah jumpa Nabi Musa. Nak ceritanya apa? Kita daripada Adam kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa. Diorang ni bukan duduk sebelah-sebelah tau. Sebelah ni Ibrahim, sebelah ni Adam, ni Musa. Dia bukan duduk sebelah-sebelah. Daripada satu Nabi ke satu Nabi tu, Masya Allah, seksa. Tuan-tuan, itulah keadaan di padang mahsyar. Maka kita pun jumpa Nabi Musa. Ya Musa, anta Rasulullah, faddalakallahu birisalatihi wa bikalamihi ala nas, ishfa' lana ila rabbik. Wahai Nabi Musa,
Engkau adalah Nabi Allah. Allah bagi kau kelebihan di dunia dulu, yang mana kamu ni boleh cakap direct dengan Allah. Please, tolong kita orang. Dah jauh jalan ni. Adam tolak pada Nuh, Nuh tolak pada Ibrahim, Ibrahim tolak pada engkau. Please Musa, tolong, kali ni last. Apa jawab Nabi Musa AS? Nabi Musa pun bagi jawapan yang sama. Inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa lan yaghdab ba'dahu mislah wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Sorry, tak boleh tolong. Saya pun ada kesalahan saya. Nafsi nafsi. Cuba try Isa. Pula kita pun reda. Tak apalah Musa, terima kasih. Jumpa Nabi Isa pula. Mana Nabi Isa, kita cari. Ni Isa, jumpa dia. Kita pun kata, ya Isa anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa kallamtan nasa fil mahdi isfa' lana ila rabbik. Wahai Isa, ini yang kelima. Engkau adalah Nabi yang kelima kami minta tolong. Bagilah kami syafaat, wahai Nabi Isa. Engkau ni lahir tanpa bapa, special. Mesti ada sesuatu yang kau boleh minta. Tolong kami, wahai Isa. Bagilah syafaat pada kami. Nabi Isa pun jawab yang sama. Inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa lan yaghdab ba'dahu mislah. Aku pun ada buat kesalahan aku sendiri. Nak cakap macam mana lagi pun tak tahu dah. Macam ni lah, senang cerita. Nabi Isa berkata, izhabu ila Muhammad. Yang ini last. Kita pun dah berpeluh-peluh dengan panas ni. Zaman sekarang ni peluh-peluh tak boleh PJ, tak boleh sukan kat luar. Tapi zaman padang mahsyar nanti kau panas ke, kau berpeluh-peluh ke, kau duduk situ. Special Allah bagi padang mahsyar. Peluh-peluh cari seorang Nabi. Last sekali kita jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kata, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ishfa' lana ila rabbik. Wahai Muhammad, engkau adalah penghulu ataupun penutup sekalian Nabi. Lepas ni dah tak ada dah Nabi lepas kau, wahai Muhammad. Kau tak payah nak suruh pergi tempat lain. Ini tempat terakhir. Sebab engkau adalah yang terakhir. Dosa kamu Muhammad telah diampunkan oleh Allah, yang terdahulu, yang akan datang. Bagilah kami syafaat ya Rasulullah. Yang ini adalah stage ataupun R&R yang terakhir. Selepas kita berpindah daripada satu Nabi kepada satu Nabi ni, last sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita minta tolong, isfa' lana ila rabbik, wahai Muhammad, tolong bagi syafaat pada kami. Apa yang Nabi buat? Nabi pun berkata, fa'ati tahtal arsy fa'aqa'u sajidan li rabbi thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidih wa husni sana'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Nabi Muhammad pun minta tolong. Nabi naik ke atas arasy Allah. Nabi pun sujud kepada Allah. Kata para malaikat, Nabi sujud pada Allah. Dan Allah pun memerintahkan pada Nabi, irfa' ra'saka, ya Muhammad, angkat kepala kamu, bangun. Sal tu'tahu washfa' tushaffa'. Angkat kepala, bangun. Minta apa je, aku akan tunaikan. Kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia minta satu perkara. Dia minta apa tuan-tuan? Nabi ni, setiap daripada
Nabi ataupun Rasul yang Allah utuskan, ada satu doa yang mana doa tu Allah akan makbulkan apa sahaja yang dia minta. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada satu doa, setiap seorang special. Nabi-nabi lain dia orang telah gunakan doa itu, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia gunakan last ketika mana hari akhirat. Yang inilah doa dia. Dia minta pada Allah. Allah kata, angkat kepalamu wahai Muhammad, bangun, kau minta apa yang kau nak minta, aku boleh makbulkan. Maka Nabi pun berkata, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, 3 kali. Umat aku ya Allah, ya Allah umat aku, tolong diorang. Ya Allah umat aku. Nabi ni dia tak minta untuk diri dia. Punya sayang Nabi pada kita ni, dekat padang mahsyar tengah panas tu, dia tak fikir diri dia dah. Dia fikir umat dia. Ya Allah umat aku, selamatkan diorang. Kesian tu tengah panas tu. Sekarang ni musim cuaca panas pun diorang suruh duduk dalam rumah. Ini padang mahsyar, matahari dekat sejengkal, takkan nak bagi dia macam tu. Kesian dia. Selamatkan mereka ya Allah. Punya sayang Nabi pada kita, tapi kita tak sayang pun Nabi. Ini Nabi dah cerita jelas hari kiamat ni berlaku, hari akhirat nanti. Maka Allah kata apa? Fayuqalu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aymani min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fima siwa zalika minal abwab. Wahai Muhammad, kalau macam tu, kau boleh pilih mana-mana umat kamu yang boleh masuk pintu syurga yang sebelah kanan tu. Yang itu adalah pintu syurga bagi mereka yang masuk tanpa hisab. Masukkan je terus. Dia tak payah timbang dah, tak payah lalu titian sirat, terus masuk je. Ada satu pintu situ, kau masukkan dia orang. Kau boleh pilih siapa yang kau nak masukkan. Manakala yang selebih-lebih itu yang pergi laluan titian sirat dulu, yang kena timbang dulu, kau masuk belah sini. Jadi tuan-tuan, Allah makbulkan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita hari akhirat kelak. Jadi kita ni nak kata dijamin syurga tu boleh dijamin jugalah, selagi mana apa? Selagi mana kita beriman pada Allah, selagi mana kita ni mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cantiklah tu. Kalau tak dapat masuk belah kanan yang tanpa hisap ni, dapat masuk belah kiri ni pun cantiklah. Yang penting masuk syurga dulu. Tapi kalau dapat yang tanpa hisap ni lagi bagus. Tuan-tuan, yang ini adalah salah satu hadis. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kita duk dengar ummati, ummati, ummati. Yang duk cerita kata ketika mana Nabi nak meninggal, nak wafat tu, Nabi sebut ummati, ummati tu. Sebenarnya cerita yang betul bila? Ni waktu sarapan Nabi cerita. Bukan Nabi nak wafat cerita tu. Ni waktu Nabi tengah makan ni. Cerita tentang padang mahsyar. Waktu itulah Nabi sebut ummati, ummati, ummati. Baru betul ceritanya. Bukan waktu Nabi nak wafat tu. Waktu Nabi nak wafat, Nabi tak sebut ummati pun. Nabi sebut apa? As-salah, sembayang. Itu Nabi sebut. Waktu Nabi nak wafat, sebelum Nabi wafat tu, Nabi kata solat, sembayang, sembayang. Yang itu Nabi sebut. Yang ummati padang mahsyar nanti. Banyak cerita yang salah yang kita duduk dengar selama ni. Itulah yang betulnya. Yang ini adalah ketika mana Nabi cerita tentang padang mahsyar. Nabi sayang umat dia, Nabi selamatkan umat dia ketika mana di padang mahsyar kelak. Jadi tuan-tuan, apa yang kita perlu buat? Kita perlu beriman pada Allah pertama. Yang kedua, kita perlu beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut apa yang dia suruh, tinggal apa yang dia larang.
Kalau dia suruh tutup aurat, kita tutup aurat. Kalau dia suruh kita solat, kita solat. Kalau dia suruh kita puasa, kita puasa. Ada viral satu video hari ni, baru saya tengoklah hari ni. Ada, saya tak cakap lagi siapa. Saya ambil dia punya konten dia, isi tu. Dia kata apa? Kita ni walaupun tak solat, walaupun kita ni tak tutup aurat, tapi kalau kita solat, insya-Allah kita akan jadi baik. Waktu itu dia kena kecam kau-kau. Dia itu siapa saya tak sebut. Dia punya isi penting dia macam tu dia sebut. Kita ni kalau tak tutup aurat macam mana pun, yang penting kita solat. Biasa dengar kan ayat tu? Biasa. Sebenarnya ayat tu tak sesuai, salah. Tak sesuai ayat tu. Alah, yang solat tu pun belum, yang tutup aurat tu pakai tudung tu belum tentu solat. Dia cakap macam tu pula. Tu yang tutup aurat tu belum tentu solat tu. Dia pakai je tudung, tantang belakang dia. Lebih baik yang tak pakai tudung tu daripada dia. Fahaman dia salah. Lepas tu dia dah sebarkan pada orang. Kalau orang-orang yang masjid macam kita ni yang kuat iman, tak apa lagi. Yang memang dah tutup aurat ni, kita kuat iman, tak apa lagi. Cuba bayangkan kalau ayat-ayat tu sampai pada orang-orang yang memang tak pakai tudung. Ayat itu bila orang tak pakai tudung dengar, dia peganglah ayat tu sampai dia mati. Bahaya ayat macam tu. Tak pakai tudung pun tak apa, yang penting kita solat. Mandai-mandai je. Salah ayat tu. Tuan-tuan, kita ni dosa tu, kalau dah dia tak pakai tudung, dah terang-terang dia buat dosa. Yang pakai tudung tu dia dah tutup aurat dah, satu hal. Dia solat ke tak solat tu belakang cerita dia. Kita tak tahu dia solat ke tak. Yang ini dah terang-terang tak pakai tudung. Dia dah tunjukkan kesalahan dia pada orang. Yang itu adalah kesalahan yang sangat besar. Berbanding orang yang pakai tudung tapi dia tak solat, tapi kita tak tahu pun dia solat ke tak. Dia tak tunjuk kesalahan dia. Yang ini dia tunjuk kesalahan dia. Jadi tuan-tuan, kita jangan pegang pada kata tak pakai tudung pun tak apa, yang penting kita solat. Alah ustaz, saya pakai rantai, pakai lelaki pakai rantai, pakai gelang, ada tatu, tapi saya solat ustaz. Ubahlah ayat main pemikiran seperti itu, buang, tolak tepi. Jadi tuan-tuan, kalau macam itulah gayanya, kita minta pada Allah semoga apa? Semoga anak-anak cucu kita tidak berfahaman seperti itu. Takut-takut apa? Ini tak terpilih Nabi punya umat ni. Takut kita dekat padang mahsyar bila Nabi sebut ummati, ummati, orang lain semua pergi, kita duduk tertinggal. Asal aku tak ikut, aku pun umat Muhammad. Bila masa kau umat Muhammad ni? Sudah. Apa yang Nabi suruh dia tak nak buat, tiba-tiba dalam padang mahsyar dia nak mengaku dia umat Muhammad. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka Allah bagi makbulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kata apa? Kau masukkanlah orang yang kamu nak daripada umat kamu di sebelah kanan. Itu ada pintu syurga tanpa hisab. Dan Allah kata apa? Dalam hadis itu Nabi bersabda, sesungguhnya jarak di antara dua hujung pintu syurga itu, yang belah kanan dengan yang belah sini, jaraknya adalah antara kota Mekah dengan kota Busra. Kota Mekah dengan kota Busra, ataupun kota Mekah dengan kota Hajar dia sebut. Dia bukan antara Seremban dengan Port Dickson. Mekah dengan Busra, jauh jarak dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah dia hadis tentang mukjizat Nabi, yang mana hadis ini menceritakan tentang Rasulullah diperlihatkan oleh Allah tentang perkara yang akan datang. Padang mahsyar Nabi dah cerita dah. Cuma kita ni bila dah dengar, kita kena ambil pengajaran, kita kena ambil insaf, bertaubat pada Allah. Ya Allah, macam ni rupanya padang mahsyar. Nak pergi ke satu Nabi kepada satu Nabi bukan dekat, bukan sebelah-sebelah dia duduk, jauh.
Itu baru mahsyar, belum lagi timbangan amalan, belum lagi titian sirat. Banyak lagi perjalanan kita nak buat nanti. Jadi tuan-tuan, ini antara mukjizat Rasulullah. Nabi diperlihatkan oleh Allah masa akan datang. Banyak lagi Nabi diperlihatkan keadaan dalam syurga, diperlihatkan keadaan dalam neraka. Banyak lagi mukjizat Nabi yang lain. Itulah dia tajuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung tajuk berkaitan dengan kelebihan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kewajipan untuk kita mencintai dan memuliakan Ahlul Bait. Siapakah yang disebut sebagai Ahlul Bait Rasulullah? Zaman sekarang ni ramai yang mengaku saya ni keturunan Nabi. Saya datang sini, saya keturunan Nabi. Dia cakap dia Ahlul Bait. Yang macam viral lah yang tahun lepas, waktu Maulidur Rasul, ada seorang lelaki Arab daripada Morocco, dia datang. Dia kata saya adalah keturunan Rasulullah daripada belah jalur Hasan. Nama dia Maula Muhammad Al-Amin, kalau tak silap lah. Tak ingat dah nama dia. Waktu Maulidur Rasul tahun lepas. Masuk je Rabiul Awal, tiba-tiba viral dia. Tiba-tiba dia datang viral. Kita tak kata dia salah, tak kata dia menipu, dan tidak pun membenarkan dia. Kalau kata dia betul, alhamdulillah kita dapat jumpa keturunan Nabi. Kalau kata dia salah pun, alhamdulillah kita tak ada kena-mengena dengan dia. Tapi masalahnya manusia, umat manusia Melayu Malaysia ni, dia apa? Dia terlalu taksub sangat dengan dia. Dia kata ini keturunan Nabi ni. Dia datang Malaysia, dia bawa berkat. Alhamdulillah, betul. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu, sebenarnya keturunan Nabi ni tak perlu tunggu dia datang. Dekat Malaysia ni berlambak. Entah-entah dalam masjid ni ada. Yang keturunan Syed Sharifah tu, entah-entah ada dalam masjid ni. Lepas ni panggil dia, kita muliakan dia sebab dia keturunan Nabi. Tak ada pula kita nak buat. Tapi orang tu datang daripada jauh, Morocco datang sini, kita duk hormat, taksub pada dia. Patutnya orang kampung yang keturunan Nabi ni kita utamakan dulu. Tak ada pula kita nak viral kan. Lepas ni siapa keturunan Syed Sharifah, kita kumpul kat depan ni, kita salam dia, kita muliakan mereka. Sebab apa? Ahlul Bait Rasulullah. Tak perlu tunggu orang Morocco datang. Saya tak kata dia salah, tak kata dia betul. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah pun, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, nanti saya akan sebutkan ciri-ciri Ahlul Bait Rasulullah, keturunan Nabi. Apakah dia ciri-ciri dia, dan siapakah dia keturunan Nabi yang betul-betul asal dia. Ada 5 golongan yang disebut oleh Nabi sebagai keturunan Rasulullah. Maka daripada 5 golongan ini, maka akan lahirlah keturunan-keturunan Rasulullah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang, tajuk Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekian saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'ati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.